Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasibullah bin Roslan. Pada hari ini akan membentangkan tugasan AMST 5103, iaitu isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Tugasan ini insya-Allah akan membincangkan perkara yang pertama adalah pengenalan mengenai kitab-kitab tafsir yang ada di Malaysia. Yang kedua akan membuat ulasan tentang dua kitab tafsir yang ada di Malaysia. Dan yang ketiga mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam tafsir tersebut. Dan akhir sekali adalah mengenai kesimpulan mengenai tugasan ini. Karya yang pertama adalah Tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id Al-Qadahi. Beliau berasal daripada Kedah, dan kitab ini adalah kitab yang kedua selepas satu kitab, iaitu kitab Turjuman Mustafad. Dan kitab ini masih digunakan pakai sampai sekarang dan mempunyai 4 jilid. Dan setiap jilid tersebut dipecahkan mengikut surah-surah yang tertentu. Selain daripada karya yang berbentuk kitab, ulama Melayu turut menghasilkan satu manuskrip. Dan manuskrip ini dinamakan sebagai manuskrip bergantung makna Melayu. Manuskrip ini dibuat ataupun dikaryakan oleh seorang tokoh ilmuwan tempatan. Namun beliau banyak menghabiskan masanya di Mesir. Tokoh yang dimaksudkan adalah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Karya yang seterusnya adalah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman oleh Syekh Abdullah Basmeh bin Syekh Muhammad Basmeh. Jadi kitab Pimpinan Ar-Rahman ini merupakan kitab di bawah seliaan Kementerian Dalam Negeri, di bawah Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Manakala karya seterusnya adalah kitab Al-Quran Besar Bergantung Makna Jawi bagi bacaan anak sehari-hari oleh Haji Abdullah Abbas Nasution. Jadi kitab ini saiznya yang besar dan menempatkan ada 30 juzuk. Dan penulis telah mengambil masa yang agak lama dalam satu tempoh yang tertangguh dalam masa 13 tahun, namun alhamdulillah berjaya disiapkan. Berdasarkan kepada sebahagian daripada karya-karya penulisan tersebut, perbincangan akan difokuskan kepada dua karya klasik pilihan. Antaranya ialah Tafsir Nur Al-Ihsan karangan Muhammad Sa'id dan Al-Quran Besar Bergantung Makna Jawi bagi bacaan anak sehari-hari oleh Haji Abdullah Abbas Nasution. Kitab yang pertama adalah kitab Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id. Dalam kitab ini, beliau telah mentafsirkan 30 juzuk ayat Al-Quran yang telah ditulis dalam 4 jilid. Jilid yang pertama terkandung terjemahan dan tafsir Al-Quran mulai surah Al-Fatihah hingga surah Al-Ma'idah setebal 296 halaman. Dalam jilid yang kedua pula dimuatkan terjemahan dan tafsir dari awal surah Al-An'am hingga surah Al-Isra setebal 429 halaman. Manakala jilid yang ketiga kandungannya dimulai dari awal surah Al-Kahfi hingga surah Az-Zumar setebal 432 halaman. Dan jilid yang terakhir, iaitu jilid keempat, mengandungi tafsir dan terjemahan dari awal surah Mukmin hingga surah An-Nas setebal 387 halaman. Beliau menyatakan jilid tersebut selesai ditulis pada 1 Rabiul Awal tahun 1346 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 1927. Kitab Al-Quran Besar Bergantung Makna Jawi bagi bacaan anak sehari-hari oleh Haji Abdullah Abbas Nasution pula merupakan satu kitab yang diterjemah dan dikarang telah diterbitkan pada tahun 1956. Namun
hanya berjaya diterbitkan sebanyak 15 juzuk sahaja. Setelah tertangguh hampir 13 tahun, kitab ini telah berjaya disiapkan dan diterbitkan dengan kerjasama Haji Yusuf Rawa dan saudara-saudaranya. Dan kitab ini dicetak oleh The United Press Pulau Pinang dan bersaiz besar, iaitu 11.5 inci darab 15.5 inci serta berkulit keras. Dan kitab ini keseluruhan muka suratnya adalah sebanyak 567. Setelah melihat kepada kedua-dua kitab ini, apa yang saya dapat rumuskan dari segi perbezaan, yang pertama adalah mengenai tujuan penulisan. Kalau kita lihat dalam Muqaddimah Tafsir Nurul Ihsan, penulisnya Syekh Muhammad Said telah menyatakan beliau menulis kitab Nurul Ihsan ini disebabkan permintaan kawannya. Yang mana kita tahu ketika itu hanya ada satu kitab sahaja dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan, iaitu Turjuman Al-Mustafid. Oleh kerana keperluan semasa itu memerlukan kitab yang lebih segar, maka beliau telah menuliskan kitab Nurul Ihsan. Kitab yang kedua iaitu kitab Al-Quran Bergantung Makna Jawi. Ini ditulis oleh Haji Abdullah Nasution. Ini dia telah menyatakan dalam mukaddimah kitabnya, dia menyatakan bahawa tujuan dia menulis ini kerana dia dapati terdapat generasinya yang buta tafsir Al-Quran. Dan beliau menceritakan bagaimana dia telah menjumpai satu kitab di berbahasa Urdu di sebuah masjid, dan beliau dapat inspirasi kitab tersebut dan dia berusaha untuk menterjemah. Seterusnya, cara penulisan kedua-dua kitab ini pun turut berbeza. Tafsir Nurul Ihsan diterjemah dan ditafsir berdasarkan potongan ayat, berbeza dengan kitab Al-Quran Bergantung Makna Jawi. Haji Abdullah Nasution, dia telah menulis kitab ini berdasarkan Rasam Usmani. Dan di atas Rasam Usmani dia terus meletakkan terjemahannya dan ada nota di sebelahnya mengenai tafsirannya berkenaan dengan ayat yang telah dinyatakan. Seterusnya, metodologi penafsiran oleh kedua-dua kitab. Dalam tafsir Nurul Ihsan, Syekh Muhammad Said dia telah menggunakan metod tafsir Al-Quran bil Ma'sur, yang mana beliau menggunakan tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Selain itu, Syekh Muhammad Said juga menggunakan kaedah ayat hukum, ya, di mana beliau telah menyatakan ayat Al-Quran sambil meletakkan hukum kepada ayat tersebut. Contohnya ayat mengenai hukum qisas. Metodologi Al-Quran besar bergantung makna jawi bagi bacaan anak sehari-hari pula. Syekh ataupun Haji Abdullah Nasution ini pertama sekali dia telah menyatakan asbabun nuzul. Namun asbabun nuzul yang dinyatakan terlalu ringkas. Sebagai contoh, dalam surah Abasa beliau telah menyatakan sebab nuzul ayatnya seperti berikut, dalam jawinya dan amat pendek sekali, iaitu surah ini diturunkan kerana satu hari Nabi bercakap-cakap dengan orang-orang Musa Quraisy yang Nabi berharap mereka beriman. Tiba masuk seorang buta bernama Abdullah bin Maktum, Maktum, maka Nabi masam muka, lalu Allah SWT menurunkan ayat daripada surah ini, iaitu surah Abasa. Haji Abdullah Nasution juga dalam kitab tafsirnya, antara metodologinya adalah menceritakan kelebihan beramal dengan surah tertentu. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, beliau menyatakan dalam sebuah hadis ada menyatakan lebih kurang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad seumpama dia membaca sekhatam Al-Quran. Jadi setiap karya menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Setelah melihat keseluruhan daripada kitab Tafsir Nurul Ihsan, kita dapati ada kekuatan dan kelemahan yang ada dalam kitab ini. Sebagai contoh, Tafsir Nurul Ihsan
kekuatannya dapat dilihat apabila kitab ini masih diguna pakai sehingga pada hari ini. Dan penggunaannya, walaupun beliau berasal daripada Kedah, namun penggunaannya meluas sehingga kedua negara, antaranya di Thailand, yang mana Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang Al-Fatani menggunakan kitab ini sebagai kitab syarahan. Kita nampak kekuatan bahawa kitabnya menggunakan kedua-dua metod, iaitu secara maksur daripada Al-Quran, daripada hadis, dan secara ra'i melalui pendapat beliau. Dan disebutkan juga di dalam kitab-kitabnya ada kisah Al-Quran dan kisah Israiliyah. Namun tidak dapat dinafikan terdapat sedikit kelemahan yang terdapat dalam kitab Nurul Ihsan ini, yang mana beliau telah menyertakan asbabun nuzul ayat yang statusnya tidak kuat, dan beliau turut menyertakan kisah Israiliyat yang statusnya lemah. Bagi kitab Al-Quran bergantung makna sehari-hari pula, kekuatannya jelas. Apabila kita buka, kita nampak tafsirannya lebih teratur, kemas dan sangat ringkas. Jadi sesuai untuk orang yang amatur, orang yang baru berjinak-jinak dengan tafsir Al-Quran. Dan khususnya Haji Abdullah juga menekankan aspek sejarah dalam kitab-kitabnya. Ya, dari segi kelemahan kita dapati, kalau kita tengok kitab ini, saiz kitabnya agak besar. Jadi kitab ini agak besar dan amat berat. Dari segi kekurangan yang ada dalam kitab ini disebabkan terlalu ringkas, jadi hadis tidak dinyatakan sumber secara menyeluruh dan jelas. Secara kesimpulannya, setelah membuat tugasan ini, apa yang saya dapati, rupa-rupanya ulama tempatan tidak kurang hebatnya dengan ulama-ulama yang ada di tanah Arab. Jadi mereka mempunyai ilmu yang hebat dan ilmu yang sangat meluas. Dan selain itu, apa yang saya dapati, usaha pentafsiran adalah usaha yang hebat dan perlu diteruskan. Dan segala kekuatan yang ada dalam kitab ini hendaklah kita teladani, dan segala kekurangannya hendaklah ditambah baik.